Hello, Assalamualaikum. Okay, sekarang kita dah masuk pada bahagian technical ataupun entry. So, video ni dah habis dah. Lepas kita habis technical ni, nanti kita baru teori technical kita. Baru kita akan pergi ke chart dan kita backtest. Kita tengok boleh tally ke tak. Okay, first, untuk SOP ni kita perlu satu, kalau kita bercakap tentang SOP lah. Nombor satu, kena betul. Barulah nombor dua, 3, 4 akan betul. Kalau nombor 1 awal dah salah, segala-galanya akan salah. Faham? So, kita sekarang nak kena belajar macam mana kita nak mark valid SNR by identifying big movement. Okay. Sebelum kita pergi cara untuk marking, kita bacakan dulu kita punya SOP. Kedua, kita akan tengok control. Control ni kita akan pantau di H4 sahaja. Dekat H4 kita akan melihat confirmation dan juga breakout. Breakout apa? Breakout value SNR ataupun breakout value SNR lah. Okay. Dengan confirmation candle dalam zone SNR kita. So awal-awal entry ni boleh guna entry ni hanya di daily setup. Dia boleh pakai weekly setup ataupun ada time frame punya setup. Tapi itu kemudian ni kita nak ajar tentang daily setup saja. Nanti kita pergi ke higher time frame-nya. Okay. So, ketiga kita ada wait for price to come back into zone. Zone ni zone entry kita lah. So, bila kita dah ada tiga-tiga ni, baru keempat ni kita akan lihat kita ada zone kita. Lepas tu kedua kita akan cucuk, ketiga kita akan miss deep accurate. Kita tiga-tiga ni ada, baru kita boleh entry. Tak ada tiga-tiga, saya tak nasihatkan entry lah. Sebab saya tak akan entry kalau tak ada tiga-tiga ni. Tapi tiga-tiga ni last sekali, jangan korang cari tiga-tiga ni dulu. Ni, nombor satu dulu. Faham? Okay. Big movement. Okay. Ni contohnya. Dekat daily line chart. Okay. Cari big movement. Ni kat line chart kalau nampak macam ni. Okay, kat sini kita akan tengok price datang dan reject dengan pergerakan yang besar. Okay, sini big movement. Okay, betul. Kemudian price reject dengan keadaan yang besar. Okay, sini betul. Price reject dengan pergerakan yang kecil. Ni bukan big movement. Jangan tanda sini. Lepas tu price datang, reject dengan pergerakan yang besar. Okay, tanda. Ni bukan. Ya. Bukan. Ya. Ya. Bukan. Ya. Bukan. Ya. So, nanti bila korang nampak ni kat line chart, contohnya let's say lah. Contohnya korang kat current price masa tu kat sini kan. Price tengah jalan. Dekat sini. Korang kenalah mark siap-siap sini. So, sini kita akan pantau. Faham? Kita akan pantau bila kat sini. Mark saja, bukannya kita suruh entry. Mark saja. Mark saja. So, sama juga. Kat sini je kita marking. Kita marking. Bila price, kita marking. Sorry. Kita marking. Ini marking je, bukan je suruh entry, marking je. So, maksudnya bila kat line chart nanti kita akan lihat structure ni dan kita akan marking macam ni. Faham? Okay. Kemudian kita pergi before nombor 2, kita akan pergi ke control. Control H4 confirmation. Okay. H4 confirmation, okay, macam ni lah. Ini semua orang tahulah. Kita hanya nak tengok, bukan kita, saya minta kalau boleh dalam ni zone contoh resistance daily, kalau boleh korang hanya fokus pada ini saja as a confirmation. Faham? Kalau buy, korang terbalikkan lah. So, kalau boleh fokus ini saja. Faham?
So, benda ni korang jangan cari. Bila korang cari, korang mula akan cari kat tempat yang salah. Benda ni kena benda ni kena tunggu. Tunggu terhasil. Contohnya Contohnya macam ni. Alamak. Contohnya macam ni lah kan. Contohnya macam ni. Lepas tu macam-macam lah. Sideway dulu ni. Korang jangan tiba-tiba pandai-pandai tiba kata okay, confirmation sudah keluar. Jangan. Itu satu-satunya tak sabar dengan bodoh. Faham tak? Tunggu betul-betul. Tunggu betul-betul. Confirmation tu keluar. Dah keluar, barulah kau tanda. Faham? Benda ni, dengar ayatnya betul-betul. Jangan cari. Tapi tunggu. Kalau kau cari, memang bodoh. Jadi, tunggu saja. Faham So, apa akan kita buat bila kita dah ada confirmation candle, confirmation dah keluar kat zone kita, zone daily kita, zone SNR kita. Kita akan buat macam ni. Okay, nampak tak ni highest dia? Sebab highest ni resistance lah, betul tak? Highest dia, kita pergi mark sampai lowest dia. Faham? Kemudian kita akan buat satu garisan tengah. So ni adalah line chart punya view lah. Okay, macam ni. H4 dah ada. Kita akan beralih kepada M15. So bila kita pergi M15, kita akan tetap pakai line chart untuk mark kita punya zone. Sebab kalau pakai candlestick tak semua faham. Pakai line chart senang. So bila kat line chart, dia confirm akan keluarkan ini. Kalau benda ni betul, kalau confirmation korang betul, dia mesti keluar ini dekat M15. Faham Dia tak akan keluar bentuk lain lah. Dia tak akan keluar macam tu. Dia mesti ada keluar, at least ada pergerakan yang kat atas macam ni. Lepas tu reversal macam ni. Faham? Dia mesti ada benda ni. Kalau tak ada, maksudnya wrong. Itu bukan confirmation candle lah. Ataupun dia nak naik, ataupun nak turun, tapi sementara. Faham Sangat penting. Ni orang ambil mudah lah. So, bila kita kat M15, kita nak cari zone entry je. Okay. So, zone entry kalau kita nak sell, contohnya kalau ni setup sell and sell, korang kenalah cari big movement sell. Faham? So, kalau sell, simple je. Satu, kita nampak ada satu. Kita nampak ada dua. Betul? Okay, problem sekarang ni, teknik ni sebenarnya dah keluar. Ada banyak dah kat YouTube macam ni. So, apa yang saya perasan is, dia boleh macam ni. Okay. Tu sedap lah. Kita terus entry tu lah. Terus jatuh. Lepas tu, kemudian, dia boleh datang macam ni pula. Macam ni masih selamat. Kita tak adalah boleh layan floating. Lepas tu, dia ada yang paling sial dalam hidup kita. Dia buat macam ni. Ini memang, aku pun tak tahu nak cakap apa lah. Bila kita dah tunggu apa semua siap. Dia di sini. Memang tak sekolah. Habis MC Mamat. Dekat sini bukan MC lah. Tak tahu lah, setengah orang MC lah. Mula kita kat sini dah entry. Lepas tu drop. Lepas tu kat sini balik, entry lagi. Naik. Lepas tu drop. Lepas tu naik balik, entry lagi. Zaz, pecah. So, for me, benda ni perlu ada confirmation lagi. Faham tak? Tak boleh je kita nak entry pakai H4 confirmation macam ni. Memang akan sentiasa gagal lah. Serius. Banyak gagal lagi daripada menang lah. Serius.
Melainkan margin korang besar lah, boleh tekan lot 50.00 tu. Tapi kalau takat kita normal trader, kalau korang pakai ni saja memang akan kayap lebih banyak daripada korang menang. Serius. Saya cuba banyak kali lah. So, apa yang kita akan buat is, kita nak validkan tempat ni. We want to valid this way. How to valid zone for entry. Okay. Kat sini kita akan pakai sabar. Kita belajar dulu. Kita akan pakai miss, deep, accurate dan cucuk-cucuk. Okay. So, before that, kena explain lagi. Kalau ikut normalnya, dahulunya teknik ni simple je. Punya simple. Penciptanya, saya kata, dia katalah. Dia kata, okay. Okay, pencipta dia kata, kalau sini, kalau jaraknya 30 pip ke bawah, kita sekalikan je zone tu. Okay. So, let's say kalau 30 pip ke bawah, kita sekalikan. Okay. Let's say kita anggap zone 1 dengan zone 2 ni, jaraknya 25 pip. Okay, kita sekalikan lah. Kita sekalikan. Okay. So, tetap tak tahu nak entry kat mana. Sebab, tak boleh lah. Saya memang tak boleh tahu. Saya tak boleh tahu just nak biar. Saya tak boleh trading. Saya lah tak boleh trading kalau just nak letak PO lepas tu nak harapkan dia jatuh. Saya tak boleh. Saya nak tahu where. Where exactly. Where. Saya suka kaji where. So, SL kita, teori kita from confirmation zone. From confirmation zone From confirmation zone. Itu luar kotak ni. Start daripada luar kotak ni. Mulanya daripada luar kotak ni 15 pip. Ini saya 15 pip. Kena SL. So bila saya dah confirmkan bahawa sini valid, saya akan memang lot saya besar. SL 15 pip tak apa. So contohnya kalau lot saya, account saya 10,000 USD dan saya letak entry saya 25.00, 15 pip, saya baru hilang dalam 3,000 hingga 4,000 USD. Faham tak? Tak ada masalah lah. Sebab bila saya betul balik satu setup, saya boleh cover balik semua loss saya balik. So tak ada masalah. Saya tak adalah full margin. Semua saya according to my trading plan. So for now kita dah tahu dah macam mana kita nak mark zone kita. Okay. So before kita pergi balik pada cara untuk kita entry, which is nanti kat backtest kita pergi fahamkan tentang breakout valid SNR. Jangan kita ingat bila kita ada valid SNR, dia tak boleh breakout. Market ni bukan kita punya. Dia boleh breakout. Okay. Okay, contohnya ni resistance. Okay, kita ambil contoh resistance. Daily. Ni satu lagi. Lepas ni tolong jangan ada manusia tanya, cikgu ni boleh pakai kat M1, E15 apa semua. Boleh, tak ada masalah. Tapi orang dah ajar kau pakai setup daily dengan higher time frame. Yang bapak kau sibuk-sibuk tanya pasal M1, M15 punya breakout valid SNR ni, apa hal? Faham tak? Jangan jadi bodoh boleh tak? Simple je, faham tak? Orang tengah ajar pasal daily apa semua. Jadi kau tanya, cikgu ni boleh pakai ke kat M15? Bapak kau gila. Senang je. Sorry, minta maaf. Bapak kau gila sebab bapak kau tak dapat lahirkan anak yang faham simple Melayu, simple English. Okay? So, mak andai kata ni adalah resistance daily. Adakah kita menganggap ini sebagai satu breakout? Dah terkeluar. Ni zone daily, resistance daily, dah terkeluar. Adakah kita akan panggil sebagai satu breakout? Okay. Kalau saya, ini belum dikira sebagai satu breakout. Sebab next candle dia boleh bagi macam ni. Faham? Bila macam ni, ini bukan breakout. Ini baiknya setup. Dia terkeluar, dia masuk balik as a confirmation candle. Ini memang baiknya setup. Ini datang balik ni,
sell, kau-kau. Faham? So, ini bukan breakout. Breakout macam ni. Nanti kita tunjuk contoh. Ada contoh, jangan risau. Breakout seperti ini. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, 4 candle keluar, tak masuk balik, dikira sebagai breakout. Okay, itu saja. Bila kita breakout, kita tunggu the price datang balik. Kita tunggu price datang balik. Tempat ni dah tak jadi tempat sell lah. Tempat ni kita akan buy. Faham? So, breakout dengan confirmation dah settle. So, now nombor 3 is wait for price to come back into zone. To come back into zone. So, benda ni sebenarnya ni nombor 3 ni bukannya kena ajar. Benda ni korang kena berlatih. Maksudnya kena berlatih sabar. Nak sabar, kena jadi orang sabar. Faham tak? Belajar bersabar untuk jadi orang yang sabar. So, wait for price to come back to zone. Zone tu apa? Zone tu nombor 4 dah. Nombor 1. Ni. Zone. Ni zone korang. Ni. Zone entry. Ni zone entry korang ni. Ni zone entry. Bila korang dah ada nombor 1, kita nak cari cucuk-cucuk dan miss deep accurate. Okay. Cucuk-cucuk ni saya tak payah explain. Nanti saya explain dekat chart. Nombor 3 ni miss deep accurate ni kita explain dekat topik ni. Okay. Miss deep dan juga accurate. Okay. Miss deep juga accurate. Bagi pen jap. Okay. Benda ni bukannya teknik guys. Benda ni adalah just term. Term yang korang boleh pakai yang akan membantu korang dalam mengenal pasti korang kat mana sekarang. Korang di mana? Okey. Sebelum kita pergi jauh-jauh lagi, saya nak katakan miss deep accurate ni hanya boleh lah. Boleh dipakai kat semua time frame. Tapi aku nak korang pakai untuk last confirmation sebelum entry sahaja. Bermaksud, bila benda ni memang powerful. Tapi nanti bila aku ajar benda ni pula, korang tersebut-sebut cari miss deep accurate. Korang lupa segala-gala benda-benda ni, korang lupa. So, aku pesan awal siap-siap. Boleh pakai kat semua time frame. Tapi aku nak korang pakai untuk last confirmation sebelum entry saja. Sebab nanti memang jadi bodoh lah. Nanti semua sibuk-sibuk. Cikgu ni H4 punya miss deep accurate. Bapak kau gila. Sekali lagi, bapak kau gila kalau kau tanya aku soalan macam tu. Aku nak korang pakai miss deep accurate kat sini je. Ni contohnya nak sell kan. Nak sell miss deep accurate boleh pakai macam ni. Okay. Ni ada cucuk-cucuk. Nampak tak? So sini ada breakout. So sini ada miss deep accurate. Faham? So kalau tak ada benda-benda ni kan, tak ada benda ni dan tak ada ini zone ni confirm 100% gagal. 100% akan gagal. 100%. Saya boleh cakap 100% gagal. Bukan 100% win. 100% gagal. Biasa orang cakap pasal 100% win, 100% win. Sekarang aku cerita pasal 100% gagal. Aku nak cerita pasal gagal lah sekarang ni. 100% gagal. Okay. Tak ada ni miss deep accurate. Tak ada cucuk-cucuk breakout. 100% gagal. Aku boleh cakap. Nanti aku tunjuk. Okay. Padam dulu. Okay. So, korang jadi bodoh. Miss deep accurate pakai masa nak masuk balik dalam zone kita nak entry tu je. Faham tak? Jangan jadi buat-buat tak pandai. Korang dah lah bodoh. Buat-buat pandai pula. Faham tak? Kita nak tengok kat sini je. Faham?
dah lah ni kat 15 yang kau pergi tengok AH4 apa. Bela, buang masa. Bangang. So, cukup saya menyumpah korang. Cuba sebab nak elakkan korang buat benda bodoh lah. Sekarang sebab saya dah ada banyak student. So, ada setengah student yang bodoh. Sebab benda ni lah. So, this video is based on student-student bodoh saya. Kesalahan-kesalahan student-student yang buat kebodohan yang memang melangkau pemikiran manusia bijak. So, apakah itu Miss Deep Accurate? Okay. Sebelum kita pergi ke Miss Deep Accurate, kita kena belajar simple SNR rules. Simple SNR rules, which is support, break, focus, sell. Okay. Tapi buy pula. Tapi sell kena kat resistance. Ni simple je. Ni macam ni lah. Okay, support ni break. Betul, support dah break. Memang market suruh kau sell. Tapi wallahi, dia takkan sell kat sini. Dia takkan sell sini lah. Dia akan sell atas ni. Confirm. Sebab apa? Rules dia, support break, market suruh fokus sell. Tapi sell kena kat resistance. Resistance mana? Resistance kat atas lah. Mana ada resistance kat bawah? Bodoh betul kadang-kadang orang ni. Benda ni simple je. Okay. So kalau resistance break, fokus. Dia suruh fokus je. Bukan suruh korang buy kat resistance become support ke apa. Dia suruh kau fokus. Fokus, buy. Tapi buy at support. Ya Allah, ni simple rules. Kan kita tadi belajar. Aku tunjuk balik. Aku tunjuk balik korang. Nampak? Resistance, paras harga tertinggi. Tempat bermula turun. Yang tiba-tiba jadi sini. Korang nak entry sini. Dah kenapa? Dia mesti entry kat sini. Faham? Janganlah. Tolonglah. Benda simple je. Okay, ini korang kena ingat dulu. So, apakah Miss Deep Accurate macam ni? Okay. Support telah tembus. Boom. Market, big player dah bagi tahu market nak sell. First wave. Market nak sell. Lepas tu dia akan datang dalam keadaan sangat sial. Dia akan datang. Kita pun sebenarnya kita dah target nak entry kat sini. Tapi ni semua market manipulation. Dia tipu kita dengan berbagai cara. Dia tipu. Kita dah target atas ni, sell dekat resistance. So, bila dia buat macam ni guys, ini yang bermulanya. Bermulalah emosi korang. Bermulalah emosi pondan korang tu. Hati lupa segala SOP. Oi, dah sell ke? Dah sell. Korang pun sell sini. Lepas tu, tiba-tiba korang rasa korang hebat, sell lagi. Korang rasa kau hebat, sell lagi. Sampailah kau rasa kau hebat, kau tutup sell kau buy, kau bye-bye. Faham? Okay, benda ni memang selalu terjadi. Benda ni memang akan terjadi pada korang at least 2 kali seminggu. 2 kali seminggu dalam trading korang akan terjadi benda ni. Faham tak? So, benda ni kita panggil Miss Deep dan Accurate. So, Miss ni sebenarnya macam ni. Kita panggil Miss sebab apa? Rules dia, bila ada breakout, nampak rules dia, bila ada breakout, price kena retest baru boleh jatuh. Sekarang ni ada breakout, price kena retest, wajib retest. Tak retest, terus jatuh. Boom, benda ni yang mulanya akan membuat korang salah. Ni dipanggil miss.
Lepas tu korang datang sini datang, korang ingatkan breakout kan. Breakout korang pun jadi mat Melayu, mat trader, trader, breakout trader. Breakout trader, bom. So korang pun sell. Ini panggil dip. Oi, sell lagi. Bagi tahu group signal, sell full margin hold. Sell lagi, hold full margin. Faham tak? Ni deep. Ni boleh panggil accurate atau deep. Depends lah. Nanti cerita. Kenapa dipanggil deep dan miss? Sebab miss ni gagal. Percubaan untuk sampai ke sini gagal. Apatah lagi kat sini. Dekat sini pun gagal. Faham tak? Dah nak tempat entry gagal, tempat support break pun gagal. Miss. Deep ni apa? Deep tu tenggelam lah. Ni korang tenggelam, floating deep, tenggelam. Lepas tu korang berharap tenggelam. Sampai sini korang nampak ada breakout ni, dah nak sampai SL korang, breakout, boom, korang pun okay, cancel sell, kita buy pula. Buy full margin sini. Sampai sini korang rasa korang hebat, tiba-tiba dia jatuh. So sini dipanggil accurate ataupun deep. Accurate ni tepat lah, maksudnya tepat. Accurate ni maksudnya kalau korang wholesale korang tu tepat. Faham tak? Tepat sangat. Tapi jarang lah floating sampai bawah ni, nak sampai atas tu. So bila sini accurate, breakout selepas accurate adalah accurate. So breakout accurate. Baru boleh pakai breakout support become resistance. Faham? So benda ni adalah dipanggil retracement structure, retracement type. So sama tak? Kenapa kalau kita tak boleh faham retracement type ataupun retracement structure, kita tak akan boleh punya entry. Sebab kalau benda tu tak datang dalam keadaan miss deep dan accurate, what the fuck? Itu maksudnya dia tak nak pusing. Dia nak kalau dia tak datang dalam keadaan miss deep, kalau contoh dia datang sini kan, kau nak sell ke? Takkan kau nak sell? Faham tak? Dia tak datang dalam keadaan miss deep accurate, dia datang dalam keadaan, faham tak? Nah, jangan sell. Jangan buta-buta macam tu. Okay? Kena ada seni sikit. Okay? So, miss deep accurate sudah, entry sudah. Okay, now sekian sahaja pada hari ini kita punya teori. Sekarang nanti kita akan pergi ke technical ataupun kepada chart, dan kita akan belajar segala-galanya, interpret macam mana kita nak analisis dan macam mana kita nak marking. Okay? Assalamualaikum.